Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati barisan juri. Kami daripada SK Seri Samudra, Manjung Raya Perak akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan aplikasi smartboard Maya dan kesannya terhadap PDPC matematik dalam kalangan 6 proaktif semasa PDPR. Kumpulan kami terdiri daripada Nurli Ashikin binti Bakar, Zahariah binti Muhammad Zin, Fauziah binti Abdul Ghani dan saya Syahril bin Osman. Apakah itu smartboard Maya? Smartboard Maya adalah merupakan satu alat digital yang berguna dan sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 kerana penggunaan alat digital dapat mentransformasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi membina kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritikal, kreativiti dan kemahiran berkolaboratif dalam kalangan pelajar. Mengikut kajian Chung dan Sarabinen pada 2020, smartboard ialah alat interaktif papan putih yang mana pada asasnya apa-apa yang ditulis pada papan tersebut akan kelihatan seolah-olah waktu sebenar real time oleh para pelajar. Walaupun guru sedang mengajar para pelajar melalui Google Meet atau Zoom ataupun apa-apa aplikasi yang lain. Dan menurut Edwards pada tahun 2020, smartboard Maya ialah satu alat inovatif yang membolehkan para guru berinteraksi dengan pelajar dengan menggunakan gaya papan putih. Jadi, penggunaan smartboard Maya merupakan alat yang boleh digunakan dan boleh dilihat sebagai satu alat yang pembelajarannya seperti berada di dalam kelas secara real time. Dan ini merupakan catatan ataupun respon daripada murid-murid berkaitan dengan penggunaan aplikasi smartboard Maya semasa PDPR matematik. Dan di sini kita boleh lihat bagaimana murid mengaplikasikan smartboard Maya dengan menulis segala jawapan ketika kelas berlangsung ataupun berlaku interaksi di situ untuk melihat begitu interaktifnya kelas ini berjalan. Latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui adakah murid tahu, minat serta menunjukkan sikap terhadap penggunaan smartboard Maya dan kesan terhadap kehadiran dan peningkatan prestasi dalam kelas apabila menggunakannya semasa PDPC matematik. Fokus kajian ini adalah memastikan agar murid 6 proaktif, iaitu fokus kepada murid tahun 6, dapat menyertai Google Meet dan menggunakan medium smartboard Maya semasa PDPC. Kajian ini juga memberi perhatian kepada peningkatan kehadiran murid semasa PDPC bagi mata pelajaran matematik. Dan ini dijalankan dalam tempoh PDPR kerana berlakunya masalah ketidakhadiran murid atas sebab tempoh berlangsungnya PDPR itu agak lama dan memberikan satu impak kepada kehadiran murid ke dalam kelas. Dan diharapkan kajian tindakan ini dapat menyelesaikan persoalan dan kesannya terhadap kehadiran murid dalam kalangan 6 proaktif sekaligus menjadikan mata pelajaran matematik diminati. Semoga kajian ini menjadi satu inovasi serta implementasi di peringkat sekolah rendah dan menengah sekiranya berlaku lagi pandemik. Pernyataan masalah. Semasa PDPR, kami dapati kehadiran murid ke kelas masa Google Meet kurang baik. Berdasarkan tinjauan kami, terdapat beberapa masalah yang kami hadapi, iaitu yang pertamanya kehadiran yang kurang memberangsangkan. Yang keduanya, murid bosan dengan penggunaan Google Meet sahaja. Yang ketiga, guru tidak dapat melihat murid mengira dengan jelas. Dan yang keempat, murid tidak terlibat secara aktif dalam pengajaran ataupun tiada respon. Jadi berdasarkan pernyataan masalah ini, kami dapati ataupun kami cuba membuat satu kajian yang perlu kami lakukan untuk mengatasi masalah ataupun mengatasi pernyataan masalah ini. Dan semoga dengan pernyataan ini akan menampakkan apa yang perlu kita laksanakan ataupun kami laksanakan bagi mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan. Objektif kajian adalah yang pecahkan kepada dua bahagian, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus.
Objektif umum adalah bertujuan mengenal pasti kesan penggunaan smartboard maya dalam usaha meningkatkan kehadiran dan pencapaian matematik dalam kalangan murid 6 proaktif. Dan bagi objektif khusus, kami letakkan kepada 3 bahagian ataupun 3 perkara, iaitu pertamanya murid tahu menggunakan smartboard maya dalam subjek matematik, dan yang kedua memastikan kehadiran dan pencapaian murid meningkat dalam subjek matematik. Dan akhirnya yang ketiga ialah mengenal pasti minat dan sikap murid terhadap penggunaan smartboard maya dalam subjek matematik. Jadi kami letakkan 2 objektif, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Saya akan menyambung dengan persoalan kajian. Persoalan kajian 1. Adakah murid tahu menggunakan smartboard maya dalam subjek matematik? 2. Adakah kehadiran dan pencapaian murid meningkat dalam subjek matematik? 3. Adakah minat dan sikap murid berubah terhadap penggunaan smartboard maya dalam subjek matematik? Kajian lepas. Kajian lepas menurut kajian yang dijalankan oleh Min dan Siegel 2011 membincangkan tentang pengaruh teknologi smartboard terhadap pelibatan pelajar dalam aktiviti bilik darjah. Hasil pemerhatian menunjukkan bahawa pengajaran yang berkesan tanpa teknologi boleh menggalakkan tahap pelibatan pelajar. Walau bagaimanapun, integrasi teknologi smartboard boleh meningkatkan tingkah laku pelajar dalam menjalankan tugas. Di samping itu, pengajaran yang berkesan dengan teknologi smartboard boleh mengekalkan tahap pelibatan pelajar sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Menurut Spear 2011, kajian yang telah dijalankan untuk menyiasat tentang penggunaan teknologi smartboard dalam pengajaran matematik untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Hasil kajian beliau mengesahkan bahawa penggunaan teknologi di dalam bilik darjah boleh meningkatkan pembelajaran pelajar. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan model Living 1948 untuk mengenal pasti fokus isu yang menjadi keprihatinan, pengumpulan data awal bagi mengesahkan dan mengenal pasti isu sebenar. Saya akan sambungkan kepada metodologi kajian. Kajian ini dilaksanakan secara kuantitatif. Menurut John W. Criswell 2008, kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan, mengumpulkan data dan boleh dikuantitatifkan daripada peserta, menganalisa nombor-nombor tersebut, menggunakan statistik dan menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. Dalam kajian ini, kami telah menjalankan kumpulan sasaran seramai 33 orang murid, 6 proaktif, terdiri daripada 18 orang lelaki dan 15 orang perempuan. Dalam pengumpulan data, instrumen pemerhatian dalam kajian ini merujuk kepada Norris and Dattilo 1999 dan diubah suai mengikut kesesuaian kajian, manakala menurut Tan 2007, pengumpulan data soal selidik diperoleh daripada kaedah Google Form. Kami telah menjalankan pemerhatian secara 2 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian dari segi peratus kehadiran dan peningkatan PBD, iaitu tahap penguasaan, dan soal selidik dari pembinaan instrumen. Boleh dilihat di sini pemerhatian yang kami dapati. Daripada graf, diperhatikan bahawa pemerhatian terhadap kedatangan murid ke kelas matematik semakin lama semakin berkurangan. Kita perhatikan daripada graf, dilihat bahawa hari pertama sehinggalah hari yang seterusnya, kehadiran murid ke kelas semakin berkurangan.
Dan seterusnya daripada data carta PAI dapat dilihat bahawa tahap penguasaan murid bagi tajuk 7 iaitu panjang jisim dan isi padu mendapati murid mendapat TP3 seramai 25 orang dan TP4 seramai 6 orang, manakala TP6 tiada murid yang memperoleh. Okey, seterusnya kami menjalankan soal selidik untuk melihat sama ada murid berminat menggunakan aplikasi Smartboard Maya. Dapat dilihat di sini pada soalan yang keempat, guru bertanyakan apakah aplikasi yang kamu mahu guru gunakan semasa Google Meet. Di sini seramai 21 orang murid mengesyorkan penggunaan Smartboard Maya digunakan semasa Google Meet. Okey, kita teruskan kepada dapatan kajian. Okey, dapatan kajian yang pertama, kami lihat daripada segi peningkatan kehadiran. Boleh dilihat di sini apabila kami hanya menggunakan Google Meet sahaja, kehadiran murid semakin menurun. Manakala apabila penggunaan Smartboard Maya diaplikasikan, dapat dilihat di sini kehadiran murid bertambah dari hari ke hari dan menjadikan kehadiran seramai 20 orang untuk kelas matematik. Di sini juga disediakan carta untuk dilihat sama ada peningkatan ini boleh dilihat dengan sangat memberangsangkan. Okey, seterusnya dapatan kajian daripada peningkatan dalam PBD. Boleh dilihat di sini kami membuat perbandingan daripada tajuk 7 dan tajuk 8. Dapat dilihat di sini perbezaan yang agak ketara daripada peningkatan tahap penguasaan iaitu tahap penguasaan yang ketiga. Tahap penguasaan yang ketiga sebelum pengaplikasian Smartboard Maya ini boleh dilihat TP3 seramai 25 orang. Manakala apabila kami mengaplikasi Smartboard Maya TP3 seramai 19 orang, manakala peningkatan kepada TP4 daripada 6 orang kepada 7 orang dan seterusnya daripada TP5 2 orang kepada 6 orang. Dan seterusnya terdapat peningkatan seorang murid dalam TP6. Okey, di sini dapat kita lihat dapatan kajian yang dijalankan kepada murid-murid selepas penggunaan Smartboard Maya. Dapatlah dilihat di sini bahawa murid sangat minat menggunakan Smartboard Maya kerana 33 daripada 33 orang murid berminat menggunakan aplikasi Smartboard Maya. Seterusnya, bagaimanakah sikap murid apabila menggunakan Smartboard Maya ini bagi subjek matematik? Seramai 32 orang murid suka terhadap Smartboard Maya, manakala hanya satu orang yang tidak menyukai. Mungkin disebabkan kerana tiada peranti. Okey, seterusnya soalan yang keempat, adakah aplikasi Smartboard Maya ini dapat meningkatkan prestasi matematik? Seramai 28 orang menjawab ya. Mereka membantu mereka meningkatkan prestasi matematik. Saya akan meneruskan untuk slide yang seterusnya berkaitan dengan penemuan dan juga kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hasil kajian yang telah dijalankan melalui pemerhatian dan soal selidik dalam Google Form, kajian ini telah menjawab persoalan dan objektif. Murid tahu dan mahir, minat dan sikap terhadap penguasaan Smartboard Maya semasa PDPC matematik. Secara tidak langsung memberi kesan positif dan dapat meningkatkan kehadiran dan pencapaian mereka. Mereka lebih yakin berada bersama rakan-rakan sekelas melalui aktiviti PDPC secara dalam talian semasa di rumah, menggantikan kaedah PDPC secara bersemuka. Seterusnya, implikasi terhadap kumpulan sasaran. Hasil pemerhatian yang ditunjukkan oleh murid sebelum pelaksanaan kajian ini
menunjukkan pengetahuan, mahir dan minat terhadap kehadiran ke kelas PDPC Matematik kurang membanggakan. Namun, apabila diminta untuk melibatkan diri dalam kajian ini, murid memberi kerjasama yang jitu. 33 daripada 33 orang murid, 6 proaktif, memberi respon perspektif positif sekaligus meningkatkan pengetahuan, mahir, minat dan sikap sekaligus dapat meningkatkan kehadiran dan pencapaian ke kelas PDPC Matematik. Implikasi terhadap amalan kendiri. Implikasi terhadap amalan kendiri melalui Smartboard Maya ataupun perubahan telah ditunjukkan oleh murid dari segi penguasaan dan minat terhadap PDPC Matematik. Murid rasa diberi perhatian serta yakin bersama rakan-rakan yang lain di dalam talian. Murid juga memberi kerjasama dalam semua aktiviti yang dirancang, malah tidak rasa tertekan mengikuti setiap aktiviti serta berani mencuba walaupun melakukan kesilapan pada awalnya. Sekian, terima kasih.